Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, saya Hijan, pegawai pemasaran di Maras, dan sebelah saya ini adalah saya Muhammad Akmal Hakimi. Muhammad Akmal Hakimi iaitu pegawai pemasaran bagi di Maras Development. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana anda sudi lihat meluangkan sedikit masa pada pagi ini untuk lihat live kami. InsyaAllah kami akan bagi tips-tips yang bermanfaat supaya anda dapat ilmu ni. So anda boleh gunalah di kemudian hari nanti. Betul. Jadi macam saya saat ni ayat dah ada saudara hijau saya pun ayat dah saat ni. Hari ni kita nak kecek. Betul tu. Berkenaan dengan skema hartanah je. Betul tu. Skema Hari hartanah. ni kami akan share pada anda semua tentang tips-tips macam mana kita nak elak menjadi mangsa ya. Betul. Skema hartanah. Seperti mana anda lihat sekarang ni pun dekat akhbar-akhbar, dekat berita, masih lagi skema ramai juga menjadi mangsa skema hartanah ni. Betul. Mungkin masih lagi masyarakat kita masih lagi tak aware tentang perkara ni, tak tahu apakah panduan yang kita harus melakukan supaya kita tak tertipu dengan skema hartanah ni. Betul. Sebab berkenaan dengan hartanah ni, tak kisah jual beli hartanah hartanah dari pembinaan sekalipun, dia juga ada SOP je. Betul tu. Standard operation procedure dia. Betul tu. Betul. Kena ikut SOP Kena ikut SOP dia. Kita ada step by step. Barulah by kita step. tak tertipu je. Betul tu. Okey, jadi hari ni tips dia je. Kita nak terus kepada tips je. Boleh. Sebab kita tak rasa sahabat-sahabat kita menunggu. Lagipun cuaca kita tengok bulan ni tak berapa cerah sangat. Hari ni hujan mendung sikit. Jadi tips yang pertama je. Tips yang pertama, untuk anda pilih kontraktor, bagi siapa yang hendak membina rumah lah, untuk anda pilih kontraktor, anda harus tahu yang kontraktor anda ini haruslah berpengalaman. Betul. Okey, macam mana nak tahu berpengalaman ke tidak? Okey, anda boleh tengok dekat dia punya background company, sama ada offline ke, tanya direct ke, ataupun anda boleh survey di media sosial, tengok macam mana dah berapa lama beroperasi syarikat ni. Betul. Siapakah pengurus dia? Betul. Berapa ramai staf dia? Dari situ kita boleh tahu siapa dah berapa lama syarikat ni beroperasi. Betul. Okey. Jadi daripada situ macam saudara Hijayat saat ni, daripada situ kita boleh tahu tentang pengalaman dia je. Berapa tahun sudah berkhidmat. Kalau macam 5 tahun, kalau macam ataupun kebanyakannya hok teruk lagi tak tunjuk pun berapa pengalaman. Betul tu. Tak tunjuk projek-projek sebelum. Betul. Jadi daripada situ timbul kemuskilan je tak. Jadi tips pertama macam saudara Hijayat saat ni, dekat sikit kameraman. Macam saudara Hijayat saat ni adalah cari kontraktor hok berpengalaman. Yes, berpengalaman. Betul. Dia tahu tentang bina rumah, okay? Dia tahu tentang proses bina rumah. Dia pernah berurusan dengan klien-klien. So that's why lah kita lebih berkeyakinan dengan kontraktor tersebut. Okay. Yang kedua je. Okey, yang kedua adalah kita harus tahu adakah syarikat ini mempunyai rekod terbengkalai. Okey. Untuk kita pilih kontraktor yang betul, untuk kata yalah kita nak bina rumah, betul tak? Rumah ni bukanlah benda perkara kecil. Bukannya kita beli keropok leko kat tepi jalan kan. So rumah ni adalah satu amount yang tinggi. Kadang-kadang orang tu berpeluh siang malam berbulan-bulan kumpul duit. And then ada juga yang menggunakan loan untuk membina rumah. So untuk pilih kontraktor ni, okey, kalau kita tengok sekarang lah masih banyak lagi projek-projek terbengkalai kan. Mungkin kita lalu tepi-tepi jalan kita tengok dah naik semak dah. Betul. Maksudnya rumah tu usang dah jadi. Usang dah jadi. Mungkin jadi tempat penagih dadah. So betul. Efek dia sangat teruk lah. Kita kena bayar lagi kan. Mungkin kita dah bayar deposit, dah bayar penuh dah rumah tu, and then kita end up terbengkalai. Betul. Jadi untuk projek terbengkalai ni dia terbahagi kepada dua lah. Yang pertamanya daripada pihak kontraktor itu sendiri dan juga daripada pihak pembeli. Kalau daripada pihak pembeli ni kebiasaannya daripada masalah kewangan aja. Masalah kewangan, maksudnya tak mampu nak bayar dah kepada kontraktor, tak mampu nak bagi duit dah. Jadi kontraktor terpaksa batalkan, terpaksa hentikan projek tersebut. Jadi untuk di pihak kontraktor ni pula, kita nak tekankan di sini adalah scammer ni lah je. Betul tu. Mungkin lepas boleh deposit, boleh lepas bayar booking, terus lagi. Terus tak ada.
Betul. Jadi sebab itulah kita kena cek sama ada ke tak projek terbengkalai untuk syarikat tu. Gana nak cek cara dia banyak. Contoh kalau macam anda di kawasan persekitaran anda, neighborhood anda ada projek terbengkalai, kita tanya orang sekeliling. Boleh tanya orang sekeliling. Boleh tanya orang sekeliling dengan rumah. Ataupun molek lagi jumpa tu tanah tu. Jumpa tu rumah tu teru. Tanya daripada mana buat. Dengan kontraktor mana buat. Daripada situ kita boleh tahu sebab kontraktor tu. Okey. Yang ketiga je. Yang ketiga. Okey, poin yang ketiga, syarikat tersebut mestilah berdaftar dengan CIDEB, mempunyai lesen perniagaan yang sah lah. Sebab serta-serta syarikat kadang kita kita terpengaruh dengan promosi beliau. Contoh dia bagi satu kaki RM50 saja. Dia kita pun murahnya kan. Mesti kita rasa nak ragu-ragu. Tapi saya nak mengingat kepada anda semua, sebelum benda tu terjadi, at least anda tahu perkara ni, pastikan kontraktor tersebut mempunyai lesen yang sah. Macam mana nak tahu? Anda boleh mintakan dia. Anda boleh search Google. Ada dia ni sah tak? Berlesen tak? Betul. Untuk membina rumah kita ni. Betul. Maksudnya kena search je. Kena search. check. Kena buat sebab carian sendiri. Untuk CJ ni, untuk CJ CIDEB, untuk CJ perniagaan ni banyak orang boleh copy je. Betul tu. Daripada internet orang ambil template, lepas tu orang boleh tukar nama, tukar jenis perniagaan. So sebab tu kita daripada buat lesson ni kita kena perlu berhati-hati lah. Berhati-hati. Kena buat double checking. Betul tu. Bukan sekadar kalau orang hantar ni lesson, bukan boleh kita percaya teguh. Sebab tu kita kena buat double check. Kadang-kadang mungkin kita ada kawan recommend, betul tak? Kita pos boleh juga dengan dia ni, murah semua. Tapi anda perlu tahu, anda kena buat check juga macam mana sekalipun. Supaya anda tak tertipu. Sebab rumah ni bukanlah perkara orang kata senang nak beli, esok boleh beli lagi kan. Betul. Kalau macam tu, tak apalah ditipu pun kan. Betul. Sebab tu kita tekankan semua, kena check semua. Kena check semua pasal kontraktor. Okey, yang seterusnya kita pergi. Okey, syarikat kontraktor tersebut mestilah ada pejabat yang sah. Maksudnya pejabat tu wujud. Sebab serta-serta kontraktor scammer lah, saya panggil scammer tanah ni. Kadang-kadang dia bagi promosi yang sangat-sangat murah. Lepas tu dia tunjuk projek-projek dia, padahal mungkin bukan projek dia pun. Dia curi-curi projek yang tak macam projek belakang kami ni. Mungkin hari-hari kami cuti, betul tak? Betul. Hari-hari kami cuti, and then mungkin scammer tanah ni bawa anda pergi jumpa dekat projek ni. Betul. Anda dengan tak ada ilmunya, dengan kurangnya pengetahuan, mungkin anda tak akan tertipu lah dengan apa yang dicakapkan tu. Sebab tu kena ada alamat pejabat yang sah. Alamat pejabat yang sah. Sebab tu semua kita aku prospek kita, customer kita ada sebarang urusan, mari ke pejabat. Boleh kenal pejabat kami. Betul. Maksudnya gapo-gapo terjadi mudah. Sebab kita dah ada pejabat yang sah. Mungkin orang ambil remeh berkenaan dengan pejabat ni. Tapi sebenarnya benda tu penting. Sebab kalau tak ada pejabat, macam mana nak urus macam mana nak urusan. Sebab itulah untuk maaf sebab bunyi bising sangat. Sebab kita tengah buat kerja pertanian ni. Jadi kembali pada topik kita tadi adalah berkaitan dengan pejabat. Pejabat tu mesti wujud. Anda kena lihat depan mata anda sendiri. Betul. Jangan ambil remeh je. Jangan ambil remeh. Seterusnya je. Okey, seterusnya. Yang seterusnya adalah sebut harga yang berpatutan. Seperti mana saya cakap tadi, mungkin certain scammer ni lah. Dia menjanjikan bulan dan bintang pada harga yang sangat tidak munasabah. Contohnya harga sekaki RM1. Mungkin kalau anda tak tahu pasal rumah, boleh juga buat dengan dia, sangat-sangat murah. Boleh percaya je. Boleh percaya sebab tu ilmu tu penting. Benda ni tak mustahil boleh berlaku pada kita, pada orang ramai. That's why kalau kita kontraktor tu lah, tak kisahlah anda pergi dengan kontraktor mana-mana, dengan kami ke, dengan syarikat lain ke, anda tahu berapa harga sekaki dia, dan anda kena nilai. Betul ke harga sekaki sekian-sekian. Anda kena buat research jugalah. Spek apa yang dia gunakan. Kenapa murah? Sebab apa? Sebab dia guna spek apa. Kenapa mahal? Sebab dia guna spek apa. Sebab tu untuk berkenaan dengan harga ni, kata memang perkara yang sensitif je. Sensitif. Tambah-tambah bermain dengan angka yang sangat besar. Sebab nak rumah ni bukan kata 50 ya, 100 ya. Bermain dengan puluh-puluh ribu, ratus ribu. Betul. Sebab tu berkaitan dengan harga ni kita perlu teliti. Semua saya, aku prospek saya, aku customer saya,
ataupun sahabat-sahabat saya di live sebelum ni, saya sama untuk buat rumah, perkara pertama kita perlu tengok adalah harga. Betul. Sebab kita nak cek sama ada logik ke tak logik. Logik tak logik tak atas apa, atas dasar kita tengok pada value market dia. Betul tu. Kita tengok pada harga pasaran standard dia. Mungkin lah ni pada tahun 2021 ni, tahun baru ni mungkin harga dinaikkan sikit. Sebab seperti sedia maklum lah, kita tahu harga barangnya sudah meningkat sedikit. Okey, jadi mungkin harga pasar dia adalah sekitar 130 ataupun 135 sekaki. Benda tu kita perlu tahu. Perlu tahu. Barulah kita tertipu. Tak tipu. Sebab takut tertipu di Jakarta. 25,000 je rumah ni. Betul. Maksudnya tak logik. Ada ragu-ragu lah situ. Ya. Sebab tu kita kena cek. Macam saudara Hijaya ayat saat ni, kita kena cek daripada bahan binaan gapo dia guna. Sebab bahan binaan ni penting. Betul tu. Penting. Sebab untuk struktur rumah kita. Sebab tu kita kena cek daripada harga ni, dia boleh counter kepada bahan binaan. Okay. Pada siapa yang baru masuk pada live kami ni. Okey. Kami berada di Taman Senilam. Kami nak update projek kami lah. Dan di samping tu kami nak share pada anda macam mana kita nak elak daripada menjadi mangsa skema tanah ni. Dan jangan lupa sambil tu like dan share live ni. Supaya ramai lagi aware benda ni. Okey, kita teruskan pada poin yang seterusnya. Okey, poin yang seterusnya adalah mudah untuk dihubungi. Mudah untuk dihubungi ni. Okey, seperti mana anda tahu, kalau kita kontak dengan orang mesti kita guna telefon, guna WhatsApp. Okey, untuk pengetahuan anda semua, WhatsApp dengan telefon ni adalah benda yang kita boleh mudah-mudah je hilang. Maksudnya kalau saya telefon anda, lepas tu saya berurusan dengan anda. Lepas tu satu hari nanti anda block saya ataupun anda terus tukar nombor, saya dah tak boleh dah nak hubungi anda. Betul. Saya dah bayar dah deposit. Saya dah bayar dah progres rumah saya tu. Tapi anda hilang lesap macam tu lah. So skamer hartanah ni macam-macam cara lah untuk tipu kita ni. Betul. So mudah untuk dihubungi ni, anda harus tahu Facebook dia, syarikat dia kat mana, dia ni ada media sosial apa, untuk siapakah staff-staff dia, untuk kita hubungi. Apabila kita perlukan lah. Sebab tu untuk gapo poin je saat ni mudah dihubungi je. Betul tu. Okey, mudah dihubungi ni untuk di zaman teknologi kita ni lah, yang paling utamanya social media lah je. Social media. Sebab tu kalau macam kita tengok ada Facebook saja. Ataupun ada Instagram saja, benda tu masih lagi ragu-ragu. Dia boleh hilang macam tu. Boleh hilang macam tu saja. Walaupun ada nombor telefon, ada siapkan dengan nama, tapi benda tu sebab tu saya kena teliti, kena double check. Okey, sama macam IJ cerita saat ni, bayar deposit, lepas tu hilang macam tu je. Sebab tu telefon tak dapat. Telefon tak dapat, tak boleh jarak, hilang. Tak boleh. Gaib panggil. Gaib dengan gitu. Sebab tu perlunya ada social media ni. Untuk setiap kontraktor kita kena tahu, sebab mudah kita nak refer balik kalau jadi gapo-gapo. Ada nombor phone apa semua, ada social media, maksudnya itulah mudah dihubungi maksudnya je. Betul tu. Kalau ada masalah boleh direct terus ke pejabat dia ke, sangat mudah. Okey, seterusnya adalah hasil kerja yang memuaskan. Okey, sebelum anda membuat keputusan untuk membina rumah dengan kontraktor tersebut, tak kisah syarikat mana-mana. Okey, kalau boleh anda pergi ke projek-projek beliau untuk anda lihat hasil kerja mereka. Betul. Anda cek satu persatu, walaupun seinci pun. Anda tengok apa kat mana silapnya rumah ni. Contoh. Sebabnya dengan hasil projek tersebut, macam tu jugalah projek anda, iaitu rumah anda sendiri nanti. Betul. Sebab tu untuk setiap prospek kami di Maras ni, kami bawa ke tapak projek. Itu benda yang kami akan ajak juga. Betul. Sama ada yang dah siap ke, separuh siap ke, kita akan bawa. Kita akan tengok. Sebab tu saya sarankan hok mana dibawa ke tapak projek, baru nak buat rumah, cek macam saudara cek saat ni, cek setiap inci rumah. Betul tu. Tengok setiap bilik, setiap ruang. Betul. Tak salah bertanya. Tanya sebanyak mungkin. Betul tu. Sebab tu bakal menjadi rumah kita, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Betul. Jadi sebab itulah kami di Maras ni kami ajak klien-klien kami lihat projek-projek kami. Betul. Untuk tambah keyakinan beliau. Ya, maksudnya sekadar survey. Survey lah saya panggil, sekadar survey di WhatsApp ni, orang kata tak menjamin rumah kita akan siap. Betul. Sekadar kata duduk di sofa,
WhatsApp ke kontraktor and dia boleh survey. Tak semudah tu je ya. Tak semudah tu. Sebab tu kita kena pergi ke pejabat. Kita ada persedia macam saya saat ni. Kita pergi ke pejabat, kita bawa kita apa projek mudah sikit. Betul tu. Ya. Sebabnya kita kena sentiasa beringat. Rumah ni nilai dia bukanlah RM10, bukan RM100, bukan RM1000. Betul. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Kalau anda buat loan, kalau anda terbengkalai, loan jalan ya. Betul. Gitu. Rumah tak ada tapi loan kena bayar. Benar, loan Loan kena kena bayar. bayar. Sebab tu kena buat kata planning yang betul-betul teliti. Ya, sebabnya kita tengok skema hartanah ni sangat-sangat membimbangkanlah Betul. masyarakat kita ni. Okey, saya rasa saya tak nak ulas panjang-panjang untuk poin tersebut. Saya pergi ke poin seterusnya. Okey, poin seterusnya adalah syarikat yang kukuh. Okey, syarikat yang kukuh ni okey, macam mana kita nak yakin dengan kontraktor ni? Okey, syarikat ni mestilah kukuh. Okey. Macam mana nak tahu kukuh tidak? Okay, kita kena tengok berapa lama dia beroperasi. Berapa banyak projek yang dia dah siap. Sebagai contoh, kalau kita baru nak berniaga, baru nak jadi kontraktor. So kita tak boleh nak refer, tak ada reference sangat, kita nak rujuk. Betul. So mungkin syarikat tersebut tak berapa kukuh, and then kita mungkin bimbang untuk jadi mangsa scammer. Ya, sebab tu untuk poin ni iaitu tengok syarikat kontraktor yang kukuh je. Sebab tu macam di Maras Development sendiri, di website kita, kita tunjuk sama ada projek dalam pembinaan, projek akan datang, projek yang telah siap. Sebab daripada situ kita boleh tengok syarikat ni berpotensi ke tak untuk di masa hadapan. Contoh macam kita planning nak buat tahun depan rumah. Maksudnya kita boleh yakin dah syarikat ni tak akan mati. Sebab kita boleh tengok di website, contoh macam di Maras kita ada website projek akan datang. Maksudnya 2021, 2022 ada semua projek. Betul tu. Daripada situ kita boleh tengok syarikat ni kukuh. Syarikat kukuh. Betul. Jadi itulah kata antara cara dia untuk nak cek sama ada syarikat tu kukuh di semasa ataupun di masa hadapan. Yes, betul tu. Betul. Okay, Jadi seterusnya je. Poin seterusnya adalah mesra pelanggan. Mesra pelanggan. Macam seperti mana anda lihat, pelanggan ni kalau boleh dia nak berkomunikasi dengan kita dengan baik, dengan mudah. Betul. Kalau boleh setiap kali dia ada soalan, kita ada untuk menjawabnya. Ya, macam mana seperti mana kita lihat sekarang ni, mungkin skema-skema hartanah ni dia susah nak berkomunikasi. Maksudnya mungkin kalau kita tanya itu dia jawab lain. Mungkin kita jawab, kita tanya soalan dia A tapi dia jawab B. Putar belik. Putar belik. Dari situ kita tak apa sesuai lah dengan dia ni. Ya. Sebab scammer ni di mata dia hanyalah duit je dah. Betul tu. Betul. Sebab tu kita tanya soalan contoh macam berkaitan dengan hartanah, berkaitan dengan rumah. Bila dia tak tahu, dia akan putar belik jawapan kita. Dia asal dapat duit, beres lah. Asal dapat duit, lepas tu lari. Lepas tu lari. Sebab tu pentingnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Barulah orang kata. Tapi kebanyakan lah ni scammer ni dia ada juga mulut manis je. Ada juga. Sebelum boleh duit ni mana kita mau mulut. Macam saudara Jaya saat ni janji ke apa ya? Bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Maksudnya semua boleh. Semua boleh. Lembut gigi kecil. Harga terlalu murah. Ya. Spek terlalu berkualiti. Betul. Jadi macam kami di Maras ni sendiri, kita lah ni kita ada 4 orang pegawai pemasaran je. Betul tu. 4 orang pegawai pemasaran yang mana akan uruskan lah pelanggan-pelanggan kita daripada segi loan dia. Lepas tu masuk kepada pembinaan rumah dia, rumah telah siap dia. Kita akan uruskan belakang. Sebab tu komunikasi penting. Sebab tak seri berlaku sebarang masalah sepanjang proses A sampai Z je. Betul tu. Ya. Macam sekarang ni mudah sekarang ni. Kalau susah nak offline, kita pun busy, online pun mudah. Boleh WhatsApp kan. Boleh WhatsApp. Betul. Jadi tu antara tips dia lah. Lebih banyak lagi kita akan kongsikan di website kita dan juga di YouTube kita nanti. Okey, saya rasa betul tu. Saya rasa poin-poin tersebut tu anda boleh cubalah kalau anda untuk buat bina rumah ni. Kalau anda kata anda dah jumpa kontraktor tersebut, buat nilaian-nilaian yang kami berikan tadi. Betul. Supaya kita dapat elak insya-Allah tidak menjadi salah seorang mangsa lah. Scammer hartanah ni. Betul je. Jadi sebelum kita nak kecek sikit lagi berkenaan projek kita sini 1 dan 2. Sebab 3 dan 2. Sebab 1 adik Noh kita akan pergi mungkin insya-Allah di lain hari. Sebelum tu kita nak pasal promosi je. Promosi kita. Okey, sempena bulan Januari ni, awal tahun, bulan tahun baru ni. Okey, pihak kami di Maras
Okey, kami memberi promosi pada anda pada sesiapa yang membina rumah dengan kami. Paling minimum pun paling minimum untuk bina rumah adalah 1,800 kaki persegi. Yang kita tawarkan yang kita tawarkan aja. Okey, yang kita tawarkan adalah diskaun sebanyak RM500. Okey, free untuk kipas dan lampu dan juga free kabinet TV. Okey, pada siapa yang membuat bayaran deposit daripada 1 hari bulan sehingga 31 hari bulan sahaja. Macam sekarang kita dah masuk 11 hari bulan lah. Dah nak masuk pertengahan dah. Betul. Okey, pada sesiapa yang ingin membina rumah, masih lagi tercari-cari kontraktor anda. Okey, mungkin kamilah kontraktor pilihan anda yang sesuai. Okey, anda boleh survey kami, boleh klik je link kami ataupun boleh dial nombor-nombor yang kami sertakan tersebut untuk call kami. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan sepanjang saya dengan Hijau duk bersiaran langsung di tapak projek ni, boleh komen di bawah je. Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Jadi kalau macam ada soalan, insya-Allah kita akan jawab sama ada di live ni kalau kita sempat ataupun kita akan inbox dia. Betul, boleh inbox. Kita akan DM dia. Jadi untuk selesaikan masalah yang anda nyatakan tu, kita akan WhatsApp ataupun kita akan messenger dia. Betul. Jadi kita habis dah kecek pasal tips. Jadi kita nak pergi ke projek Seri Nilai 3 ni, kita duduk sini dah. Kita nak masuk kedua ke je? Kau tak payah lagi? Jom, kalau kita nak survey-survey tengok dulu. Di kawasan luar je dah. Okay. Jom, halang kami dah buat live pada hari ni. Jom kita tengok rumah sebelah ni. Actually rumah sebelah ni dia nak buat swimming pool tau, dekat bahagian tengah. Tapi belum buat lagi lah. Mungkin dalam perancangan dalam 2-3 tahun lagi. Tapi tapak tu dah ada dah, dah siap dah. Jadi untuk projek ni mungkin kita tak akan masuk sampai ke dalam lah. Ya. Kita akan di luar sahaja. Sebabnya sekarang ni seperti mana anda lihat, kerja-kerja pemasangan mozaik, kerja-kerja nak pasang tingkap, pintu nanti amat busy lah kalau kami masuk dalam ni. So kami boleh tunjukkan daripada luar sajalah. Betul. Kita pergi ke presiden mana kita masuk dalam pagar. Ini pagar ni insya-Allah kita akan mari tunggu lagi dapat progress seterusnya lepas siap pasal mozaik apa semua, kita akan mari tunjuklah untuk rumah ni. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, rumah ni mempunyai 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Rumah ni berkeluasan 1690 kaki persegi. Untuk pengetahuan anda semua juga, pakej ini merupakan pakej rumah berserta tanah. So, pakej rumah berserta tanah kami, apa yang kelebihan dia, kami bagi sekalian pagar. Supaya kalau anda tengok sekarang ni, kerja-kerja memasang pagar sedang dijalankan juga. Kami bagi free sekali dengan rumah dan tanah. So bagi sesiapa yang ingin cari tanah dekat mana-mana, boleh hubungi kami. InsyaAllah kami akan beritahulah yang mana available. Okey, saya rasa setakat itu sajalah live kami pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi lihat live kami daripada awal hingga habis. Okey, insyaAllah kami akan upload semula live ni. Anda boleh tonton semula dekat channel YouTube kami, Dimaras Development. Okey, dan anda boleh follow Instagram kami, Dimaras Development, atau anda boleh singgah ke website kami iaitu dimaras.com. Okey, setakat itu saja live kami pada hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi pada live akan datang.